Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang boleh saya bantu, Puan? Saya datang, saya nak gadaikan emas dan ini emas saya. Baiklah, saya akan timbang emas Puan ini. Sebelum tu, Puan dikehendaki mengisi borang iaitu maklumat waris, permohonan gadaian dan akhir sekali maklumat gadaian. Okey. Boleh saya tahu tanggungan gadaian tu macam mana? Tanggungan hutang adalah hutang. Maka, tidak sah tanggungan gadaian berbentuk sesuatu benda. Hutang itu memang ada. Hutang itu wajib dibayar oleh pemihutang. Tidak boleh digugurkan dari membayarnya. Hutang itu diketahui kadar dan sifatnya bagi kedua-dua pihak yang berakad. Oh, faham. Setelah kami teliti, harga emas Puan berjumlah RM10,000 sesuai dengan beratnya dan jenisnya. Oh, terima kasih. Sama-sama Puan. Takrif Ar-Rahnu dari segi bahasa ialah menahan dan berkekalan, manakala dari segi istilah syarak ialah menjadikan sesuatu sebagai satu perjanjian dengan hutang yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Kemudian dalil pensyariatan Ar-Rahnu. Dalil ni dia ada dua, daripada Al-Quran dan daripada hadis. Saya akan baca daripada Al-Quran terlebih dahulu, iaitu dalil daripada Al-Quran ialah wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbutah, yang bermaksud dan jika kamu berada dalam keadaan musafir, iaitu lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang, iaitu oleh orang yang memberi hutang. Kemudian dalil daripada hadis pula, an Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'an lahu min hadid, yang bermaksud dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari makanan Yahudi secara bayaran tangguh dan baginda menggadainya dengan perisai besi baginda. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, hukum gadaian iaitu hukum melakukan gadaian. Yang pertama, mengikut sepakat ulama, gadaian ini adalah akad yang harus dan gadaian ini juga tidak menjadi wajib sebelum diterima barang gadaian itu dan tidak juga wajib selepas diterima barang itu sebagai gadaian. Rukun gadaian. Seseorang yang ingin melakukan gadaian perlu cukup keempat-empat rukun gadaian seperti berikut. Yang pertama, dua pihak yang berakad, iaitu orang yang menggadai dan juga orang yang menerima barang gadaian. Yang kedua, barang gadaian, iaitu harta yang diberikan sebagai gadaian bagi hutang. Yang ketiga, marhun bih, yang bermaksud tanggungan gadaian, iaitu hutang. Dan yang terakhir, sirah, iaitu lafaz ijab qabul dalam perjanjian gadaian. Untuk perincian yang lebih terperinci, boleh lihat pada syarat gadaian yang seterusnya. Baiklah, slide yang kemudiannya ialah tentang syarat gadaian. Syarat gadaian dia ada 4, iaitu dua pihak yang berakad, iaitu orang yang menggadai dan orang yang menerima gadaian. Syarat-syaratnya ialah mukallaf, iaitu waras sampai umur. Kemudian pilihan sendiri, sekiranya dipaksa maka tidak sah gadaian itu. Kemudian mempunyai kelayakan dalam jual beli dan menderma, maka tidak sah gadaian daripada orang yang dipaksa atau dihalang dalam sebarang urusan. Syarat yang kedua ialah barang gadian, iaitu harta yang diberikan sebagai gadaian bagi hutang. Barang gadian itu berbentuk benda, tidak sah kalau gadaian dengan hutang atau manfaat atau
faedah sesuatu benda. Kemudian gadaian itu boleh dijual beli apabila hutang diselesaikan. Barang gadaian itu tidak mudah rosak sebelum berakhirnya tempoh, dan barang gadaian diketahui zat dan keadaannya. Syarat yang ketiga pula ialah tanggungan gadaian, iaitu hutang. Ia adalah hutang, maka tidak sah tanggungan gadaian berbentuk sesuatu benda. Hutang itu memang ada, hutang itu wajib dibayar oleh pemiutang, tidak boleh digugurkan dari membayarnya. Kadar hutang itu mesti diketahui sifatnya bagi kedua-dua pihak yang berakad. Kemudian sighah, berada dalam satu majlis akad. Lafaz kabul itu menepati dengan lafaz ijab, kemudian bentuknya secara langsung. Kemudian yang terakhir, kekal sekiranya ia terikat dengan tempoh masa, maka gadaian tersebut tidak sah. Baiklah, jadi bagi sesiapa yang ingin melakukan urusan rahnu atau gadaian, hendaklah dilakukan dengan cara yang disyariatkan oleh Islam, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya.